kan atau dapat kamu lihat berdasarkan video ni? Nampak kan? Cikgu tunjuk. Nampak. Wah. Dashing presents Manland. Ada X pula. So Faiz, how was the sales last quarter? Sales were strong last quarter, exceeding projections by 5 point. Ni video yang betul. Okey, berdasarkan kesemua pesawat ni, apa hak awak nampak? Semua pesawat ni ada? Belai je. Apa? Belai je. Semua pesawat ni ada SAR? Ya. Sayap. Tu merupakan ciri apa kalau awak belajar sains? Aero? Aerodynamic. Okey, jadi berdasarkan semua kapal terbang tadi, kita tengok dia kapal terbang ni dapat terbang kerana dia mempunyai ciri-ciri aerodynamic. Yang pertama macam moncong sayap tu tajam, sayap tu dia curve dia menggelembung dekat atas bawah tu rata, tu menyebabkan perbezaan kelajuan udara, berlaku perbezaan tekanan dan boleh menyebabkan boleh menyebabkan pesawat tu terbang. Lepas tu ekor dia pun tirus juga. Tu juga salah satu ciri aerodinamik. Jadi berdasarkan video ni, pada hari ni kita akan belajar mengenai sains aerodinamik. Awak semua boleh rujuk buku teks muka surat 145. Kejap saya tunjuk buku teks. Okey, bagus Mahiran dah buka buku teks. Okey, nampak ke cikgu tunjuk? Jadi pada hari ini kita akan belajar unit 25 iaitu keajaiban sains, iaitu mengenai sains aerodinamik. Dekat sini
Cikgu Syafiq menjalankan uji kaji tentang ciri-ciri kapal terbang di dalam bilik sains. Beliau meminta murid membuat beberapa aktiviti dan meneliti uji kaji tersebut. Okey, gambar aktiviti pertama ni, apa awak dapat lihat? Mengapakah polisterina yang rata tidak dapat meluncur laju di udara? Sebab apa? Sebab apa, Irfan? Omar? Irfan, bagi tahu sebab apa dia tak boleh meluncur dengan laju? Polisterin ni. Tak tahu. Okey, orang lain mungkin dah tahu? Omar, sebab apa dia tak dapat terbang? Okey, sebabnya Irfan boleh tutup mic je. Sebabnya dia tak ada ciri-ciri aerodinamik. Antaranya contoh ciri aerodinamik ni, dia tak ada sayap, dia tak ada muncung yang tirus, dia tak ada ekor yang tajam. Jadi secara logiknya, apabila tak ada ciri-ciri ni, polisterin ni tidak dapat meluncur laju di udara. Jadi dia akan terus jatuh ke tanah. Okey, seterusnya aktiviti kedua. Awak nampak dia lempar ke apa ni? Ke apa? Kau tahu beh. Dia lempar kapal terbang. Kapal terbang ni ada ciri-ciri aerodinamik. Okey, bagus. Jadi apabila ada ciri-ciri aerodinamik ni, dia dapat meluncur laju di udara kerana dia dapat dengan ciri-ciri tu dia dapat mengurangkan rintangan udara dan memudahkan pergerakan dia. Sebab tu kapal terbang dia ni ada sayap, ada muncul yang tirus. Lepas tu daya geseran dia juga berkurang. Kalau awak boleh lihat dekat bentuk sayap kapal terbang ni, dia melengkung belah atas, belah bawah ni rata supaya aliran udara dekat atas ni lebih laju, manakala aliran udara ni yang belah bawah lebih perlahan. Perbezaan kelajuan udara ni mewujudkan tekanan yang tinggi di atas, menyebabkan pesawat tu terangkat kalau semasa pesawat tu berlepas lah. Jadi apa lagi awak nampak ciri-ciri ada pada kapal terbang ni? Ciri aerodinamik. Selain pada sayap, muncul yang tirus, ekor yang tajam. Selain pada tu sayap dia juga nipis. Jadi dia mudah untuk menembusi ruang udara. Jadi pergerakan dia lebih mudah dan dapat meluncur laju di udara. Okey, setakat ni semua faham? Bagus, Irfan. Okey, seterusnya kita beralih kepada muka surat 147. Okey, dekat sini kita akan baca teks mengenai semut. Okey, untuk perenggan pertama, Irfan. Okey, perenggan kedua dan ketiga, Mahiran. Perenggan keempat dan pantun ni, Omar. Boleh? Boleh. Omar ada Omar? Omar ada. Omar ada. Okey, kita mula dengan Irfan dulu.
Baca sekali dengan tajuk dia tu. Tentera berkaki 6. Tentera berkaki 6. Hantu Semut. kimi. Semut merupakan sejenis serangga yang lazimnya ada di rumah kita. Makhluk kecil yang berkaki 6 ini umpama tentera kerana sering bergerak dalam satu barisan yang panjang. Meskipun begitu, pergerakan semut teratur dan tidak berselera. Pernahkah kamu perhatikan pergerakan semut sewaktu serangga ini bertemu dengan semut-semut yang lain? Jika diperhatikan, semut-semut ini seolah-olah mengenali antara satu dengan yang lain. Okey, seterusnya. Adakah semut mengenali setiap anggota koloni yang tidak terkira jumlahnya? Para cendekiawan dalam bidang sains dan kimia telah menjalankan pelbagai eksperimen untuk membekalkan rahsia keunikan serangga ini. Kajian sains mendapati setiap semut memiliki sejenis kebaktian kimia yang unik dan berbeza. Faktor inilah yang membolehkan semut mengecam semut-semut yang lain. Okey. Dan yang terakhir, Omar. Omar ada? Dah siapa boleh ganti dia? Kita minta Amni baca boleh? Boleh. Okey, Amni baca perenggan terakhir dan 2 pantun tu. Ni. Hasil kajian ini amat penting kepada manusia. Penemuan ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam penciptaan teknologi pengecaman manusia yang canggih. Kampung Teluk Jauh terpencil banyak ditanam bunga kemboja. Aku makhluk berbadan kecil berkaki 6 rajin bekerja. Buah keranji si buah duku gugur merata dikutip sahabat. Manusia mengkaji keunikan aku untuk mencipta alat yang hebat. Okey, terima kasih Irfan, Mahiran dan Amni kerana telah dapat baca teks ni dengan baik. Okey, jadi teks ni dia menceritakan pasal semut. Semut ni dia ada 6 kaki dan dia bergerak dalam satu barisan yang panjang. Jadi kalau awak perhatikan semasa semut ni berjalan, kalau dia bertemu satu sama lain, dia seolah-olah dia macam apa nak cakap, bersalam. Dia macam cam lah antara satu sama lain. Dia macam kenal antara satu sama lain. Jadi sebab apa semut ni kenal antara satu sama lain? Sebab apa, Irfan? Sebab makhluk kecil berkaki 6. Sebab apa, Mahiran? Makhluk kecil berkaki 6. Sebab makhluk kecil berkaki 6 ni, dia dikatakan oleh para cendekiawan dan ahli sains, dia setiap semut ni mempunyai sebatian kimia yang unik dan berbeza. Maksudnya, setiap semut ni dia ada bahan kimia yang unik dan berbeza dalam setiap semut. Jadi, semut-semut ni boleh membezakan antara semut. Maksudnya, setiap semut tu tak sama. Jadi setiap kali semut berjumpa semut, dia masih mengenali semut tu. Contohnya semut A bertemu semut B, semut A bertemu semut C. Jadi setiap semut ni mempunyai bahan kimia yang unik dan berbeza. Jadi dia dapat dikenali oleh semut-semut tu. Jadi berdasarkan ciri-ciri pada semut ni, manusia ahli teknologi mungkin dapat mengaplikasikan teknologi ni kepada manusia seperti teknologi pengecaman manusia yang canggih. Contohnya kalau kita nak masuk rumah kan, kita dah tak pakai anak kunci, kita pakai face
unlock ke, macam dia tengok muka kita ke, dia tengok mata kita ke. Itu adalah ciri-ciri yang ada pada manusia dapat ciri-ciri yang berbeza lah pada manusia. Jadi kita dapat digunakan dalam teknologi. Apa nama tu? AI. Contohnya macam teknologi AI, Artificial Intelligence. Dia dapat cam kita. Contohnya kalau kita guna cap jari, guna muka, guna mata. Kalau awak biasa tengok dalam cerita-cerita orang putih, dia masuk bilik kebal ke, dia masuk dalam store ke, dia guna mata kan. Dia scan mata. Itu adalah ciri-ciri yang kita boleh aplikasikan berdasarkan apa? Learning Scam Sejahtera. Learning Scam Sejahtera. Itu pun penting juga. Awak semua vaksin dah ke? Tak silap cikgu dah boleh vaksin. Tak lagi. Tak lagi. Ke awak semua vaksin baru sekolah? Tak tahu. Tak tahu lagi. Okey, tak apa. Okey, jadi berdasarkan teks ni, kita akan kenal pasti beberapa perkataan yang mengandungi imbuhan. Imbuhan ni ada berapa dah? Kalau awak semua masih ingat, dia ada imbuhan awalan, pertengahan dan apa lagi? Satu jenis lagi imbuhan. Imbuhan awalan, imbuhan sisipan dan imbuhan apa? Saya tak dengar. Awalan, akhiran dan dia ada 4. Awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Jadi berdasarkan teks ni, kita akan kenal pasti perkataan yang mengandungi imbuhan. Okey, kita tengok perenggan pertama dulu. Semut merupakan sejenis serangga yang lazimnya ada di rumah kita. Okey, imbuhan sejenis ni imbuhan awalan. Yang lazimnya ni apa? Imbuhan akhiran. Okey, seterusnya kita tengok ayat seterusnya. Makhluk kecil yang berkaki. Berkaki ni imbuhan apa? Awalan. Awalan. Bagus. Berkaki 6 umpama tentera kerana sering bergerak di dalam satu barisan yang panjang. Bergerak juga imbuhan awalan. Sebab dia ada imbuhan. Sebab dia ada imbuhan BER. Meskipun begitu, pergerakan. Pergerakan ni imbuhan apa? Dia ada depan, dia ada belakang. Kita panggil apa dia? Kita kapit dia. Imbuhan Imbuhan apitan. Imbuhan apitan. Okey, bagus. Jadi imbuhan dia, depan dia per, belakang dia kan. Jadi ni pergerakan ni merupakan perkataan berimbuhan apitan. Okey, bagus. Seterusnya, semut teratur dan tidak berselera. Pernahkah kamu perhatikan pergerakan semut sewaktu serangga ini bertemu dengan semut-semut yang lain? Jika diperhatikan, diperhatikan juga imbuhan apitan. Sebab dia Apitan. depan tu bagus. Sebab depan tu di, akhir dia kan. Semut-semut ini seolah-olah mengenali antara satu dengan yang lain. Adakah semut mengenali setiap anggota koloni yang tidak terkira jumlahnya? Para cendekiawan dalam bidang sains dan kimia telah menjalankan pelbagai eksperimen untuk membongkar ni imbuhan apa? Dia depan ni. Imbuhan
Awalan. Awalan. Bagus. Imbuhan awalan. Membongkar rahsia keunikan serangga ini. Ini pun imbuhan apitan keunikan. Seterusnya, kajian sains mendapati setiap semut memiliki sejenis sebatian kimia yang unik dan berbeza. Faktor inilah yang membolehkan semut mengecam semut yang lain. Okey, kat sini mendapati ni imbuhan apitan sebab depan dia men, akhir dia T, mendapati. Sebatian juga imbuhan apitan sebab imbuhan depan dia se, belakang dia an. Okey, dan perenggan terakhir, hasil kajian. Kajian ni imbuhan apa? Dia AN. Imbuhan Akhiran. akhiran. Bagus. Hasil kajian ini amat penting kepada manusia. Penemuan ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam penciptaan teknologi pengancaman manusia yang canggih. Okey, dekat sini terdapat banyaklah perkataan yang mengandungi perkataan yang berimbuhan. Okey, setakat ni ada soalan? Ke ada tak faham? Ada. Okey, bagus. Seterusnya kita beralih kepada muka surat 149. Ah, 149. Seterusnya kita akan belajar mengenai kata adjektif dan kata penguat berdasarkan petikan teks bahaya ribut petir. Okey, untuk perenggan pertama dan kedua ni, atas sekali ni cikgu nak Hazikuddin baca, boleh? Boleh. Boleh, okey. Dalam warna kuning ni, dua perenggih dalam warna kuning ni cikgu nak Zulaika Abdullah ni siapa? Nama awak? Arif Amani cikgu. Arif. Arif baca dalam petak kuning ni boleh? Boleh. Boleh. Lepas tu dalam petak kuning perenggih terakhir dan bawah ni, dalam awal ni tak perlu baca. Cikgu nak siapa lagi? Arisha ada? Arisha Batrisha. Arisha Batrisha. Anda di sana? Ada. Okey, awak baca huruf perenggih terakhir dalam petak kuning dengan ayat bawah ni. Dalam awan tu tak perlu baca. Okey, kita mulakan dengan Hazikuddin dulu. Bahaya ribut petir. Angin malam yang dingin menderu masuk menerusi tingkap yang terbuka. Sarmila yang sedang berbaring di atas katil bingkas bangun kerana mahu menutup tingkap biliknya. Waktu mahu menarik daun tingkap yang terkuat, Sarmila sempat mendongak ke langit. Dalam samar-samar cahaya bulan, kelihatan awan hitam cumulonimbus sedang berarakan. Sekali-sekala panahan kilap menerangi suasana langit malam. Setelah menutup tingkap, Sarmila kembali ke katil lalu meneruskan pembacaannya. Okey, seterusnya Arif. Mana? Ribut petir merupakan fenomena alam yang biasa berlaku di negara kita. Ribut petir Arif. ditakrifkan
Ribut peti berpotensi kan hujan lebat. Kilat ya, fenomena ini biasanya berlaku sepanjang tahun dan lazimnya berlaku pada waktu petang dan awal senja. Okey, terima kasih. Seterusnya Arisha. Sewaktu kejadian ribut peti, kita perlulah sentiasa berwaspada untuk menghindarkan malapetaka. Hentikan semua aktiviti luar apabila mendengar guruh di langit. Jangan tunggu sehingga berlaku panahan peti barulah kita mahu mencari perlindungan. Apabila kedengaran bunyi guruh, hal ini bermakna bahawa kita berada dalam lingkungan kawasan panahan peti. Peti dapat bergerak antara 16 km hingga 19 km ke hadapan sebelum ribut melanda. Tungtam, bunyi guruh yang amat kuat berdentum-dentam. Serentak dengan itu, suasana di dalam bilik Sarmila menjadi gelap gelita. Aduhai, bekalan elektrik terputus pula. Sarmila merungut sambil teraba-raba dalam kegelapan. Sarmila berasa sungguh cemas sekali. Okey, terima kasih Arif, Hazikuddin dan Arisha dapat baca dengan baik. Okey, dekat sini kita telah baca teks mengenai ribut peti. Ribut peti ni adalah kejadian fenomena alam yang biasa berlaku dekat Malaysia. Jadi ribut peti ni boleh menyebabkan kilat dan bunyi guruh. Jadi kilat ni sangat berbahaya kepada kita. Jadi semasa dengar bunyi kilat ataupun bunyi guruh ni, kita sewajarnya berada di dalam rumah. Kita tak boleh berada di luar ke, di bawah pokok ke, dekat padang ke, sebab kita boleh dipanah peti. Okey, berdasarkan teks ni, kan awak semua nampak perkataan dalam awal ni kan? Ada perlahan sekali, gelap, sangat, terang, lebat, cukup, panas, takut, kencang dan terlalu. Okey, berdasarkan perkataan ni merupakan kata penguat dan kata adjektif. Jadi kita akan bina ayat berdasarkan perkataan ni untuk menyambung cerita Samela ni. Samela ni akhir sekali dia jadi ni, elektrik dia terputus. Jadi bilik dia berada dalam kegelapan. Okey, jap cikgu present. Kejap lah. Okey, nampak kan yang cikgu tunjuk ni? Jadi ni adalah sambungan cerita tadi. Okey, bagus. Ini adalah sambungan cerita tadi.
Tum-tam bunyi guruh yang amat kuat berdentum dentam. Serentak dengan itu suasana di bilik Samila menjadi gelap gelita. Aduhai, bekalan elektrik terputus pula. Samila merungut sambil teraba-raba dalam kegelapan. Samira berasa sungguh cemas. Suasana di dalam biliknya sangat gapo apabila tak ada elektrik ni? Sangat gelap. sangat gelap dan gapo lagi? Panas. Sangat gelap dan panas. Gelap. Dada Samila berombak kerana dia berasa gapos. Dada Samila berombak ni jawapan dia dalam kencang. Jawapan dia dalam awan sebelah ni. Okey, kerana dia berasa gapo? Dia berasa kata penguat gapo? Penguat gapo? Sangat. Sangat bagus. Sangat bagus. Di luar angin bertiup. Kencang. Kencang. Okey, seterusnya hujan pula turun dengan lebat. Lebat ke apa sesuai macam ni? Lebat Sekali. Bagus. Lebat Sekali. Lepas tu sekali sekala panahan kilat memancarkan cahaya yang sangat terang kelihatan di langit. Samila menjadi semakin Takut. Okey, bagus, semakin takut. Takkan pula dia semakin gembira kan kalau kena panah ke kilat. Okey, seterusnya dalam keadaan teraba-raba, Samila mengatur langkahnya. Langkahnya apa? Dia jalan dengan slow. Perlahan. Langkahnya perlahan. Langkahnya perlahan sekali. Dia mahu mencari lampu suluh yang disimpan di dalam almarinya. Semasa sedang berjalan, Samila tersepak sesuatu yang keras. Sangat keras. Okey, bagus. Samila terjatuh ke lantai. Dia berasa amat sakit. Ketika itu hujan masih turun dengan Lebat. Okey, bagus. Dan terakhir, tiba-tiba lampu biliknya bernyala semula. Suasana gelap bertukar menjadi terang. Cerah. Terang ataupun cerah. Dua-dua sesuai. Bekalan elektrik telah pulih. Samila berasa sungguh gembira. Hatinya tenang semula. Okey, dekat teks ni kita dapat tengok kita telah gunakan pelbagai kata penguat dan kata adjektif. Jadi kita akan tengok apa itu definisi kata penguat dan kata adjektif. Okey, kata adjektif. Kata adjektif maksud dia kata yang menunjukkan atau menerangkan sifat bagi sesuatu perkara. Jadi tujuan kata adjektif ni untuk menunjukkan atau menerangkan sifat bagi sesuatu perkara. Contohnya kata adjektif bagi manusia. Kalau kita nak royak manusia tu berani ke, gemuk ke, garang ke, cantik ke, tu adalah kata adjektif bagi manusia. Kalau bagi binatang pula ke apa? Cikgu garis ni. Apa ni? Liar. Ya, lagi? Comel dan Garang. Okey, bagus. Tu adalah kata adjektif yang kita boleh gunakan untuk binatang. Seterusnya kata adjektif untuk benda. Apa ni? Mahal, besar, Besar, laju dan tebal. Okey, itu adalah kata adjektif yang kita boleh gunakan untuk benda. Seterusnya untuk perkara pula, macam perkara itu sangat penting, adil dan tinggi, itu adalah kata adjektif untuk perkara.
Seterusnya, kata adjektif untuk masa. Apa ni? Siang, Pagi, Pagi. malam dan subuh. Malam, subuh. okey. Itu adalah 4 kata adjektif yang kita boleh gunakan untuk masa. Dan akhir sekali kata adjektif untuk warna hitam, Hitam, terang, malap dan suram. Okey, bagus. Jadi ini adalah contoh-contoh kata adjektif yang kita dapat gunakan untuk menunjukkan Cikgu. Warna suram tu kan? warna suram ni warna yang tak cerah, macam warna kelabu, warna gelap-gelap. Okey. Kalau kita tengok warna suram ni, mood kita pun suram juga. Kita jadi tak bersemangat, kita jadi sedih. Okey, seterusnya setakat ni tak ada soalan kan? Tak ada. Okey, seterusnya kita tengok kata penguat pula. Okey, kata penguat ni dia ada kaitan dengan kata adjektif. Kata penguat ni dia digunakan untuk mengukuhkan sesuatu sifat bagi sesuatu perkara. Okey, jadi contoh dia sangat cantik, begitu berani, kejam betul, mahal sekali. Jadi fungsi kata penguat ni dia nak mengukuhkan lagi sifat sesuatu benda. Kalau tadi kita belajar kata adjektif cantik, kita dah tahu dia cantik, tapi kita nak rayak lagi dia betul-betul cantik. Kita tulis sangat cantik. Selain tu kalau contoh dia, kalau dia berani, kita boleh guna kata penguat begitu berani. Kalau kejam, betul. Kalau mahal, sekali. Jadi kita ada 3 jenis kata penguat. Yang pertama, penguat hadapan. Kata penguat yang hanya boleh digunakan di hadapan kata adjektif. Contoh dia terlalu, paling, begitu. Kalau terlalu, apa contoh kata adjektif kita boleh guna? Terlalu apa? Terlalu hebat. Terlalu hebat. Kalau paling? Paling apa? Paling tinggi boleh, paling rendah boleh, paling cantik. Paling cantik. paling cantik boleh. Kalau Paling begitu, paling laju pun boleh. Okey, seterusnya kita tengok jenis yang kedua, iaitu penguat belakang. Kata penguat yang hanya boleh diletakkan di belakang kata adjektif. Contohnya sekali, benar dan betul. Kalau kita nak guna kata penguat betul, apa kata adjektif yang sesuai? Kejam betul pun boleh, besar betul pun boleh. Yang pasti kedudukan kata penguat ni berada di belakang. Seterusnya, kata penguat bebas. Yang mana kata penguat ni boleh diletakkan di hadapan atau di belakang kata adjektif. Jadi kedudukan dia ni bebas. Tak perlu berada di depan ataupun di belakang. Dia boleh berada di mana-mana sahaja. Contohnya sangat, amat dan sungguh. Kalau sangat, apa contoh kata adjektif kita boleh guna? Sangat? Kamu sangat pandai. Kamu sangat pandai. Lagi? Amat? Amat ramah. Amat ramah. Maksudnya dia mudah untuk kita berkomunikasi. Kita mudah bercakap dengan dia. Dan akhir sekali, sungguh? Berani. Sungguh berani. Okey, nampaknya tu faham dah. Jadi Arif, cikgu nak tanya Arif, kenapa awak faham mengenai kata adjektif dan kata penguat ni? Kata adjektif fungsi dia untuk? Untuk menunjukkan atau menerangkan sifat bagi sesuatu perkara. Jadi maksud dia nak royak pasal sifat tu kan? Sifat orang. Sifat orang, sifat binatang dia. Jadi apa pula dengan beza kata penguat? Kata penguat ni apa lagi fungsi dia? Kata penguat ni dia macam nak suruh kita
betul-betul sungguh. Nak suruh lagi ke apa? Lagi faham, lagi jelas kan? Ah, Kalau kita dah royak dia tu cantik, kita nak royak lagi dia tu betul-betul cantik. Kita tulis sangat, betul cikgu. sangat cantik. Okey, bagus Harif, nampaknya dah faham. Okey, seterusnya cikgu akan bagi tugasan. Tugasan ni awak perlu buat ayat berdasarkan kata penguat dan kata adjektif yang cikgu bagi. Jadi soalan ni awak perlu jawab dalam Google Form. Cikgu akan bagi link. Kejap. Nanti cikgu akan bagi link dalam Google Meet ni dan dalam WhatsApp. Nanti awak semua mula-mula tu awak isi nama. Soalan kedua tu baru Ustaz jawab. Okey, ni cikgu bagi link. Nanti awak semua jawab. Pastikan awak isi ke semua soalan tu. Jadi jadi kesimpulannya hari ni kita telah belajar mengenai aerodinamik. Jadi fungsi aerodinamik ni lah yang membolehkan kapal terbang, jet kertas awak tu meluncur dengan jauh, kereta dapat bergerak dengan laju sebab fungsi aerodinamik ni. Jadi fungsi-fungsi aerodinamik ni macam muncul yang tajam, sayap yang tirus dan ekor yang tirus. Jadi dengan adanya fungsi aerodinamik ni, kita semua dapat menaiki kapal terbang. Okey, selepas tu kita belajar pasal apa ni? Tentera berkaki 6. Tentera berkaki 6 ni apa? Semut. 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 Kita belajar mengenai semut. Semut ni dia ada bahan kimia yang berbeza dalam setiap semut tu. Jadi dia dapat mengenali antara satu sama lain. Okey, seterusnya kita belajar pasal Sarmela. Rumah Sarmela ni jadi apa dah? Ribut peti. Blackout. Ribut peti. Dia blackout sebabkan ribut peti. Jadi awak semua kalau berlakunya ribut peti ni, awak kena berada dalam rumah sebab dia boleh menyebabkan kematian. Kalau awak kena kilat ke, awak kena peti tu ke, jadi awak boleh berbahayalah kepada awak. Awak kena berada di tempat yang selamat, tak boleh berada di bawah pokok, di kawasan yang lapang sebab awak boleh dipanah peti. Okey, dalam masa yang sama kita telah belajar mengenai kata Imbuhan. kata penguat dan kata penguat ada. Adjektif. Kata penguat dan kata adjektif. Jadi cikgu nak minta Amni bagi dua contoh kata adjektif ke apa? Boleh bagi dua contoh kata adjektif yang kita telah belajar tadi. Hazikuddin boleh? Bagi tahu dua contoh kata adjektif. Tinggi dan liar. Tinggi tu untuk benda, liar tu untuk haiwan. Okey, bagus Hazikuddin. Okey, dan cikgu nak minta Arisa. Arisa bagi tahu dua contoh kata penguat. Sangat, paling. Sangat, paling. Okey, itu adalah dua contoh kata penguat. Okey, setakat ni ada sebarang soalan. Jangan lupa jawab soalan dalam bentuk Google Form yang telah cikgu bagi. Nanti cikgu bagi link pula dalam grup
grup WhatsApp. Okey, setakat ni ada soalan? Ada. Ada. Okey. Awak semua faham? Faham, bagus. Arif faham? Faham? Faham, bagus Arif. Okey. Salah. Naim faham Naim? Saya tak dengar lagi suara Naim hari ni. Mungkin Naim mic dia rosak. Kita husnuzon je lah. Okey. Seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Nik.